Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Husna binti Muhammad Idrus. Pada hari ini saya akan membentangkan bentuk pembelajaran akidah sifat 20 serta kepentingannya terhadap keharmonian dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Seterusnya kita pergi ke perkembangan akidah sifat 20. Akidah sifat 20 ini mula diperkenalkan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari pada awal kurun ke-4 Hijrah, tetapi beliau hanya mengelaskan kepada 13 sifat sahaja, iaitu 1 nafsiyah, 5 salbiyah dan 7 ma'ani. Kemudian pada kurun ke-9 Hijrah, Imam As-Sanusi pula telah menyusun ataupun telah menyempurnakan akidah sifat 20 ini sehingga menjadi 20 sifat, iaitu 1 nafsiyah, 5 salbiyah, 7 ma'ani dan 7 ma'nawiyah. Beliau telah perkara ini telah disebutkan dalam kitab Al-Barahin atau juga kitab Akidah At-Tauhid As-Sughra ataupun disebut juga Risalah As-Sanusiyah. Seterusnya, perkembangan akidah sifat 20 di Malaysia. Terdapat pelbagai pandangan sarjana mengenainya. Yang pertama, ada yang mengatakan lahir pada abad ke-15 Masihi, tetapi tanpa pembuktian. Yang kedua, ada yang mengatakan pada abad ke-17 Masihi, disebut oleh Abdul Rahman Haji Abdullah dalam Umdah Al-Mutajin ila Suluk Maslah Al-Mufarridin oleh Syekh Abdul Rauf Singkil. Yang ketiga, ada yang mengatakan pada tahun 1622 Masihi, Ahmad bin Amin Al-Qadi yang menulis kitab Tauhid tanpa tajuk. Yang ketiga, yang keempat pada tahun 1658 Masihi oleh Syekh Nuruddin Al-Raniri dalam Jawharah Al-Ulum fi Kashfi Al-Ma'lum dan Hidayah Al-Imam bi Fadlul Al-Manan. Seterusnya, perkembangan akidah sifat 20 di Malaysia melalui penulisan Al-Barahin. Antaranya, pada abad ke-18 Masihi di dalam kitab Zahra Al-Murid fi Bayan Kalimatut Tauhid oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani pada 1764 Masihi. Seterusnya, Zari'ah Al-Yakin oleh Syekh Nawawi Bentani. Seterusnya, Akidah Al-Bayan oleh Tok Syihab Ad-Din Palembang. Seterusnya, pada abad ke-19 Masihi, iaitu ini kitab Sifat 20 oleh Sayyid Usman Ibn Yahya Ibn Batawi pada 1886 Masihi. Sirajul Huda oleh Muhammad Zain Ad-Din bin Muhammad Badawi Al-Sambawi pada 1885 hingga 1886 Masihi. Akidah An-Najin oleh Syekh Muhammad Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani pada 1890 Masihi dan Ad-Durrus Samin oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani pada 1816 Masihi. Seterusnya, perkembangan akidah sifat 20 di Malaysia melalui penulisan Al-Barahin oleh ulama terkemudian. Antaranya ialah Tuan Tabal atau Haji Wan Abdul Samad bin Wan Muhammad Soleh dalam Kifayatul Awam Fima Yajib Alaihi Min Umuril Islam pada 1878 Masihi. Dikedah pula Muhammad Tayyib bin Mas'ud Al-Banjari dalam Miftahul Jannah. Yang ketiga, Usman bin Abdullah bin Yahya Al-Batawi dalam kitab Sifat 20 pada tahun 1304 Hijrah dan Tok Wan Ali Kutan atau Syekh Abdul Rahman Al-Kelantani dalam Zahra Al-Murid fil Aqaidah Tauhid pada tahun 1310. Seterusnya, perbahasan kedua iaitu bentuk pembelajaran akidah sifat 20 di Malaysia. Akidah sifat 20 di Malaysia bermula pada abad ke-18 Masihi. Pengajarannya di pesantren dan juga di pondok-pondok menggunakan kitab Al-Barahin beserta terjemahan dan syarahannya. Antara syarahan Al-Barahin adalah oleh Faqih Jalaluddin Al-Asy dalam kitab Bidayah Al-Hidayah dan juga Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitabnya Zahra Al-Murid fi Bayan Kalimatut Tauhid pada 1764. Karya ini telah digunakan oleh pelajar pondok di Malaysia, antaranya Pondok Lubuk Tapah dan Pondok Bakriyah Pasir Putih. Seterusnya, untuk kanak-kanak, pendekatan sifat 20 ini didengarkan melalui nasyid melalui YouTube oleh Kumpulan Raihan. Seterusnya, seawal usia 7 tahun, mereka perlu menghafal akidah sifat 20 ini walaupun hanya matanya sahaja. Seterusnya, setelah meningkat usia, mereka perlu mempelajari akidah sifat 20 ini menggunakan dalil nakli dan akli mengenai perbahasan ketuhanan. Di peringkat prasekolah pula, terdapat silibus berkaitan rukun iman, sifat wajib, mustahil dan harus bagi Allah SWT. Di peringkat sekolah menengah pula, terdapat pendekatan logik akal berasaskan dalil Al-Quran dan Al-Hadis dalam memahami akidah ketuhanan. Di peringkat tinggi, misalnya Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA, berbagai kitab Arab yang membincangkan tentang ketuhanan, antaranya Al-Kubra Al-Yakiniyah, Faridatul Faraid, Jawharatul Tauhid, Ilmu Mantiq dan Ilmu Kalam. Di dalam kitab-kitab ini mempunyai perbahasan sifat 20. Seterusnya, media massa dan juga penulisan telah memainkan peranan. Antaranya terdapat ramai di kalangan ustaz dan juga ilmuwan yang telah mengajarkan akidah sifat 20 seperti ceramah oleh Ustaz Engku Ahmad Fazil bin Engku Ali,
Maulana Ihsan bin Abu Bakar dan Ustaz Muhadir bin Haji Jul. Seterusnya, penulisan buku juga terdapat banyak, antaranya buku Sifat 20, Suatu Pengenalan Asas karya Ustaz Muhadir Haji Jul, Sejarah dan Kupasan Pendekatan Akidah Sifat 20 karya Nik Muhammad Syukri Nikwan. Seterusnya, perbahasan ketiga iaitu Akidah Sifat 20 membentuk keharmonian dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Keharmonian menerusi sifat 20 ini adalah apabila kita belajarnya secara wasatiyah, iaitu wasatiyah bermaksud sederhana, berimbang, adil, tidak melampau, tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Yakni dalam membahaskan akidah sifat 20, penggunaan dalil nakli iaitu Al-Quran dan Al-Hadis, juga dalil akli yakni rasional secara seimbang iaitu tidak ifrat literal dan juga tidak tafrid liberal. Pendekatan akidah sifat 20 secara seimbang ini dapat menolak golongan-golongan yang sesat dalam Islam. Antaranya sifat wujud Allah SWT dapat menolak golongan Adariyah dan juga etis yang tidak mempercayai adanya zat yang menciptakan bumi. Kerana dengan bukti bahawa alam ini merupakan makhluk yang halus, yakni boleh jadi ada dan tiada. Maka setiap yang harus dan baharu perlu kepada penentu, yakni muhasis, iaitulah yang Maha Esa Allah SWT. Kedua ialah kumpulan Adariyah, iaitu alam ini tiada permulaan, boleh melawan dengan sifat kidam, iaitu sifat kidam Allah SWT mensabitkan bahawa setiap perkara baharu mustahil qadim kerana sifatnya yang tidak tetap dan sentiasa berubah seperti alam ini. Seterusnya, sifat muhalafatuhu lil hawadis boleh menolak golongan Salafi Wahabi dalam Tauhid Asma' wa Sifat di mana mereka menetapkan nama dan sifat Allah ini seperti dalam Al-Quran dan As-Sunnah tanpa pentakwilan. Mengikut pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mempunyai dua pandangan. Yang pertama, kaedah salaf iaitu tauhid, mengekalkan ayat sedia ada seperti yad, ainun, istiwa dan lain-lain. Yang kedua ialah khalaf, iaitu dengan meletakkan makna yang sesuai baginya dan menafikan sama dengan makhluk. Contohnya, istiwa dengan makna menguasai. Seterusnya, sifat wahdaniyah Allah SWT boleh menolak golongan Kristian, iaitu golongan Kristian ini yang mempercayai wujudnya tiga entiti dalam satu Tuhan, iaitu ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Ruh Kudus. Perkara ini boleh ditolak dengan sifat wahdaniyah Allah SWT dalam surah Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Law kana fihi ma alihatun illa Allahu lafasadata. Maksudnya, kalau ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan ataupun Tuhan-Tuhan yang selain daripada Allah, nescaya rosaklah kedua pentadbiran kedua-duanya. Seterusnya ialah sifat kudrah, iradah, ilmu Allah dapat menolak golongan Qadariyah. Golongan Qadariyah menafikan kudrah dengan mengatakan Allah tidak berkuasa mencipta, menentukan dan mentakdirkan perbuatan hamba. Mereka juga menolak sifat iradah Allah dengan menafikan Allah berkehendak ke atas semua perbuatan hamba. Dan mereka menidakkan ilmu Allah SWT dengan menafikan Allah SWT Maha mengetahui setiap perbuatan hamba. Sifat kudrah, sedangkan sifat kudrah Allah SWT ini merupakan kesan daripada sifat iradah terhadap setiap yang mungkin, kerana sifat kudrah, iradah dan ilmu Allah SWT ini adalah sentiasa mempunyai rantaian. Kerana sifat kudrah ini adalah kesan daripada iradah terhadap setiap perkara yang mungkin, dan sifat kudrah dan iradah Allah ini mempunyai hubung kait dengan ilmu Allah yang meliputi segala yang wajib, mustahil dan harus. Seterusnya, sifat hayat Allah SWT dapat menolak golongan Nietzsche yang mengatakan Tuhan telah mati, iaitu dengan bukti Allah SWT hidup adalah adanya alam ini. Bukti Allah hidup adalah sebab adanya alam ini. Jika Allah tidak hidup, maka dia tidak mempunyai kudrah dan mustahil disebabkan lemahnya Allah SWT. Kesannya, Allah tidak mampu mencipta alam semesta. Hakikatnya alam ini wujud, menunjukkan wujudnya pencipta yang berkuasa. Seterusnya, sifat kalam dapat menolak golongan yang mengatakan kalam Allah SWT kalam Allah dalam Al-Quran itu adalah baharu, sedangkan kalam Allah di dalam Al-Quran adalah qadim, yakni kalam nafsi, iaitu makna di sebalik teks. Suara tulisan dan terdapat dalam Al-Quran merupakan kalam lafzi yang baharu. Kalam ada dua, iaitu kalam nafsi dan kalam lafzi. Kesimpulannya, akidah sifat 20 merupakan metodologi Ahli Sunnah wal Jamaah yang perlu kita pelajari untuk mengenal akidah ketuhanan dan memelihara umat Islam daripada pemikiran yang melampau. Yang mana kita dapat lihat bahawa sifat 20 ini merupakan sebuah metod yang dapat menolak setiap golongan-golongan yang menyeleweng dalam Islam. Begitu juga, sifat 20 ini juga perlu didedahkan kepada masyarakat daripada peringkat lebih awal. Adalah apabila pemimpin keharmonian melalui sifat 20 ini juga dapat diwujudkan apabila
pemimpin mematbakkan prinsip-prinsip yang digunakan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Jika pemimpin mengikut aswaja, maka rakyatnya juga akan mengikut perkara yang sama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.